Nama aku Faris. Hari ini merupakan hari pertamaku menjejakkan kaki di bumi Terengganu untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa diploma di UNIZA. Aku sedih kerana ini kali pertama aku berjauhan dengan keluarga. Tapi dalam masa yang sama, aku gemetar dan gembira akan suasana yang baru akan kutepuhi sebentar lagi. Kini, bermulalah episod baru dalam hidupku sebagai seorang mahasiswa yang aku idamkan selama ini. Alhamdulillah, dengan layanan Abang Facilitator tadi, aku mula rasa selesa dan yakin bahawa aku tidak salah memilih UNIZA sebagai tempat untuk aku melanjutkan pelajaran. Ya Allah, Engkau pemudahkanlah segala urusanku dalam jihad menuntut ilmu. Amin. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Effendi bin Saleh, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin, mewakili Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Hassan Basri bin Awan Madahan, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Penutup Minggu Mesra Siswa sesi 2020-2021 Kemasukan Diploma. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Pesan ibu, solat berjemaah dan solat sunat jangan tinggal. Aku sentiasa sematkan kata-kata ibu dalam hati supaya aku sentiasa diberkati dan di bawah lindungannya. Syukur, Alhamdulillah, di sini terdapat pelbagai kemudahan tempat yang selesa untuk aku dekatkan diri dengannya dan mencari ketenangan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini insan yang lemah dan dahaga ke ilmu-Mu. Engkau permudahkanlah segala perjalanan hidupku untuk menuntut ilmu sepanjang berada di bumi UNIZA, supaya aku menjadi insan yang berilmu dan disegani di hari kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallahul azim. Syahdu sungguh alunan ayat suci Al-Quran abang ini. Alangkah beruntungnya aku kalau boleh mengikut jejak langkah dia. Berdasarkan ayat yang dialunkan sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa Allah SWT mengistimewakan manusia dengan ilmu. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah yang boleh memimpin dan memakmurkan muka bumi ini. Berbekalkan ilmu sebagai panduan,
Aku yakin aku juga boleh menjadi pemimpin yang disegani suatu hari nanti. Semoga aku dapat manfaatkan sebaik mungkin peluang yang ada untuk terus menuntut ilmu dan mengejar impianku. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum dan selamat datang ke Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2020. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Faris Aliuddin bin Fazrul Ahta Dan saya Husna Hasrul Nizam. dan kami merupakan pengacara anda pada hari ini. Jadi, selamat datang saya ucapkan kepada pengurusan tertinggi UNIZA, dekan-dekan, timbalan dekan, ketua pusat tanggungjawab seterusnya kepada semua mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin. Untuk makluman semua, majlis kita kali ini diadakan secara atas talian dan berlangsung secara langsung dari studio Abu Zar UNIZA. Jadi sebelum tu Husna, saya nak tanya sedikit pada Husna. Sebenarnya apa itu anugerah tokoh siswa? Mungkin sebab kita ada pelajar-pelajar diploma new intake sesi 2021. Mungkin diorang tak tahu apa itu anugerah tokoh siswa sebenarnya. Jadi boleh tak Husna terangkan sedikit? Okey, baik. Boleh, biar orang lama yang bercakap. Okey. Sebenarnya hadirin sekalian, anugerah tokoh siswa ini adalah sebuah anugerah yang berprestij dan paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Anugerah ini diadakan khusus untuk memberi pengiktirafan kepada mahasiswa di UNIZA yang telah menunjukkan kecemerlangan kepimpinan yang holistik dan kompeten selari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi 2015-2025. Baik, hari ini sebanyak 18 kategori dipertandingkan selari dengan kategori anugerah tokoh siswa di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Antaranya anugerah kepimpinan Majlis Kepimpinan Pelajar, sukan, kebudayaan dan kesukarelawanan. Dan Faris, sebenarnya petang ini juga kita akan menobatkan seorang mahasiswa UNIZA sebagai tokoh siswa UNIZA 2020 yang terbaik daripada kalangan yang terbaik. Jadi Faris, saya yakin bahawa semua finalis yang ada pada petang ini adalah tokoh mahasiswa yang dah terbukti kehebatan kepimpinan masing-masing. Apa sahaja keputusan pada hari ini diharapkan menjadi penguat semangat untuk anda semua melangkah lebih jauh dalam dunia yang mencabar hari ini. Untuk makluman hadirin juga, anugerah tokoh siswa kali ini mengangkat program Hero Community yang telah dianjurkan secara berskala besar pada Disember lepas sebagai tema majlis, dan pengumuman anugerah kali ini akan diumumkan berdasarkan 3 tonggak utama yang telah ditekankan oleh HEPA UNIZA dalam membentuk mahasiswa UNIZA, iaitu adab, patriotik dan manusiawi. Okey Faris, sebenarnya saya dah tak sabar nak tahu siapa pemenang ni. Boleh tak kita umumkan dulu pemenangnya? Ya, boleh. Saya pun rasa tak sabar juga. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mengumumkan dengan anugerah video terbaik, iaitu 3 penerima anugerah itu. Yang pertama, dipersilakan Saudari Wan Harrison binti Wan Hamid. Seterusnya, dipersilakan Saudari Hani Melissa T binti Abdullah. Dan penerima anugerah yang terakhir bagi anugerah ini jatuh kepada Saudari Nurul Izzah binti Muhammad Rafi. Untuk makluman para hadirin, para finalis diminta untuk menghantar video yang berdurasi 2 minit menggunakan tema Nasim. Jadi penilaian tersebut berdasarkan video-video yang telah dihantar oleh finalis. Seterusnya, kita akan beralih kepada anugerah-anugerah yang dipertandingkan di bawah tonggak yang pertama, iaitu adab. Anugerah yang pertama adalah anugerah kepimpinan kebudayaan. Untuk makluman penonton semua, anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat dengan menganjurkan program-program kebudayaan yang berimpak tinggi. Baik, kita akan teruskan, iaitu kita akan menyaksikan calon-calon bagi anugerah ini.
Jadi, pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Saudara Muhammad Aizuddin Harif. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Seterusnya, anugerah kepimpinan keusahawanan. Mari kita saksikan calon-calonnya. Untuk makluman hadirin sekalian, anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat dan menganjurkan program-program keusahawanan yang berimpak tinggi. Pemenang bagi anugerah ini adalah Saudara Muhammad Fadil Muhammad Sobri. Tahniah majlis ucapkan kepada pemenang. Jadi, majlis akan teruskan untuk anugerah yang seterusnya. Jadi, Kak Usna, sebenarnya anugerah ini merupakan anugerah favorit saya. Sebab anugerah ini adalah anugerah kepimpinan sukan. Sebab kenapa saya suka benda ni? Saya atlet. Saya memang terpaksa saya bila nampak anugerah ni, dia akan jadi rasa saya macam bersemangat untuk cuba dapat anugerah ni. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama menyaksikan calon-calonnya. Jadi, anugerah ini jatuh kepada Saudara Amanah Basri. Untuk makluman hadirin,
Anugerah ini juga dibuka kepada pemimpin mahasiswa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan melibatkan menganjurkan program-program sukan yang berimpak. Tahniah majlis ucapkan kepada pemenang. Seterusnya, mari kita beralih kepada anugerah kepimpinan pengucapan awam. Anugerah ini dibuka kepada individu yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat dan menganjurkan program-program pengucapan awam seperti debat dan pidato yang berimpak tinggi. Mari kita lihat calon-calonnya. Baik, menang bagi anugerah ini adalah Saudari Hani Melisateh binti Abdullah. Tahniah majlis ucapkan. Seterusnya, bagi anugerah kepimpinan wacana intelek untuk makluman para hadirin, anugerah ini dibuka kepada individu yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat bagi menganjurkan program, seminar, persidangan, convention, koklium atau simposium berimpak tinggi. Pemenang bagi anugerah, bagi sebelum itu, kami akan menunjukkan calon-calonnya. Jadi pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Saudari Nur Ain Muhammad Sabiri. Tahniah majlis mengucapkan. Baik,
anugerah yang terakhir untuk sesi yang pertama ini adalah Anugerah Kepimpinan Sains Teknologi. Anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat dan menganjurkan program berkaitan sains atau teknologi yang berimpak tinggi seperti perubatan, dietetik, biosumber, reka bentuk dan lain-lain. Mari kita lihat calon-calonnya. Baik, anugerah ini jatuh kepada Saudara Muhammad Faris Firdaus bin Fauzi. Tahniah majlis ucapkan kepada pemenang. Baik Usna, jadi tadi pun kita dah bagi berapa anugerah? Jap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 6 anugerah dah bagi sesi pertama ni. Jadi, apa kata kalau kita berehat sebentar dulu? Saya pun tekak dah kering ni. Bukan awak je, saya pun dah dahaga juga sikit ni. Jadi, tapi diharapkan kepada penonton jangan ke mana-mana. Sebab apa Faris? Sebab kita ada VT yang telah disediakan. Duduk, jangan pergi mana-mana. Dan apa lagi, saksikanlah VT ini. Betul lah orang kata, ilmu tanpa adab hanya sia-sia. Adab ini menggambarkan tingkah laku kita sebagai seorang manusia. Beruntung, aku di sini dapat kawan yang baik-baik. Kawan yang boleh ajak aku cari ilmu sama-sama dan sebagainya. Banyak yang aku dapat belajar dari mereka, lagi-lagi hal yang berkaitan dengan adab. Mereka mengajarku dalam usaha untuk menuntut ilmu. Akhlak kita perlulah seiring dengan adab kerana dikhawatiri lahirnya manusia yang berilmu tanpa adab yang boleh merosakkan silaturahim sesama manusia. Sebab itulah bila hilangnya adab dalam kehidupan manusia, maka wujud permusuhan dan hasad dengki. Jadi kembali lagi kita dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2020. Bagi yang baru menyertai kami, selamat datang majlis ucapkan. Sebentar tadi kita dah umumkan 6 pemenang bagi anugerah di bawah kategori yang pertama iaitu adab. Sekarang kita akan beralih ke kategori yang seterusnya yang dipertandingkan di bawah tema patriotik. Anugerah yang pertama adalah Anugerah Kepimpinan Pelajar. Untuk makluman penonton semua, anugerah ini dibuka kepada individu di peringkat MPP UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dan ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa dalam pengurusan organisasi wakil pelajar. Jadi, mari kita lihat calon-calonnya.
Jadi sebelum kami mengumumkan pemenang, saya nak tanyalah pada Fatihah, agak-agak siapa yang akan dapat anugerah ni? Kalau tanya saya secara peribadi, mestilah saya sokong siapa ya? Mungkin Presiden MPP? Mungkin. Tapi kalau saya yang bertanding untuk anugerah ni, sudah tentu saya dapat. Keyakinan tu mesti ada dalam diri. Tak ada? Jangan over. Alamak, tak apa. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Saudara Muhammad Hikmat Firdaus Mustafa. Tahniah bagi ucapkan. Nampaknya Faris tekanan saya pada tahun ini tepat ya. Ai, Baiklah, sebelum kita diteruskan dengan anugerah yang seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Fatihah Muhammad Syukri selaku pengacara majlis untuk kali ini. Baiklah, mari kita beralih kepada anugerah yang seterusnya, iaitu anugerah kepimpinan Kolej Kediaman. Mari kita lihat calon-calonnya. Baiklah, pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Saudara Ahmad Sofi bin Awan Sofi. Tahniah majlis ucapan. Baiklah, untuk maklumat penonton sekalian, anugerah ini dibuka kepada individu di Indonesia yang menunjukkan pencapaian terbaik dan berkepimpinan berwibawa dalam pengurusan organisasi Kolej Kediaman. baik, kita akan beralih kepada anugerah yang seterusnya, iaitu Anugerah Kepimpinan Persatuan Kelab Sekretariat. Anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa, fakulti, persatuan maupun kelab serta sekretariat secara individu yang berdaftar secara rasmi di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dan ciri-ciri kepimpinan berwibawa dalam pengurusan organisasi fakulti, persatuan, kelab dan sekretariat. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat calon-calonnya.
Jadi pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Saudara Muhammad Fitri Muhammad Azhar. Baiklah, seterusnya... Kejap. Kenapa tu? Kejap. Kita sebenarnya ada kejutan dalam sesi ini. Untuk makluman hadirin, anugerah ini kita akan bawa sedikit kelainan. Jadi sebenarnya terdapat 2 pemenang bagi anugerah tadi. Jadi saya akan umumkan pemenang bagi anugerah kepimpinan Persatuan Kelab Sekretariat jatuh kepada Saudari Nurhanisah Muhammad Hadi Panisera. Tahniah majlis ucapkan kepada kedua peserta. Baiklah, yang seterusnya, kita akan beralih pula kepada anugerah pasukan sukarelawan. Mari kita lihat calon-calonnya. Baiklah, untuk makluman penonton semua, anugerah ini dibuka kepada mana-mana kumpulan, pasukan, badan atau kelab sukarelawan secara berpasukan di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dan menganjurkan program-program kesukarelawanan berimpak tinggi. Jadi, pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada UNIZA Eco Campus. Tahniah majlis ucapkan. Jadi bagi anugerah yang terakhir untuk sesi yang kedua ini adalah anugerah pasukan Persatuan Kelab Sekretariat. Anugerah ini dibuka kepada fakulti persatuan kelab iaitu secara berpasukan di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dan menganjurkan program-program berimpak tinggi. Jadi mari kita lihat calon-calonnya.
Jadi pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Perwakilan Pelajar Beruniform Uniza PPB. Tahniah majlis ucapkan. Jadi Fatihah, saya nak tanya kepada Fatihah. Fatihah minat tak sajak ni? Soalan apa? Bagi ni mestilah minat. Sajak ni dah jadi orang kata apa, passion, sebati dah dalam hidup saya. Tapi kenapa awak tanya lepas ni anugerah sajak tu? Tidak, ini bukan anugerah sajak. Sebenarnya kami ingin berehat sebentar. Tapi sementara kita berehat ni, kita ada video tentang mendeklamasikan sajak oleh saudari Izzah. Roll it. Dengarkan Sajak Hidup Bersama, hasil nukilan Dato' A. Samad Said. Kita sudah sampai di lereng amat indah, di bawah pelangi, dalam ufuk yang masih mencabar. Dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah, tenang dalam segala uji, cabar dan debar. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup, mengerti dan berbudi. Kita wajar mendaki lagi kerana puncak yang jauh. Dalam gelora dan taufan tak tercalar tekad kita, kerana kemerdekaan mengasuh kita bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan, inti tunggak dan menara kebahagiaan. Kita datang bersama anak-anak yang sedia menyanyi, sihat, teguh, bertekad dan berani. Mengelilingi tasik, mendaki gunung, kita mengajar mereka berjiwa besar dan berbakti. Tanah air akan indah, megah dan bermaruah jika kita sentiasa mensyukuri anugerah Allah. Dan bumi akan subur, makmur dan mewah jika kita bekerja dan berikrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak mesra, mendakap kita kemerdekaan, mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan kita sudah sampai di lereng indah, pasti tetap mendaki juga, menyanggah musuh, menambah kawan, tanpa jenuh, tanpa khawatir dan juga tanpa rawan. Dan dalam alaf baru, semangat kita wajar padu, berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa. Bangga kita kerana kemerdekaan, megah kerana bahagia. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra. Wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun hidup bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Baik, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan anugerah bagi kategori terakhir iaitu manusiawi.
Mari kita mulakan dengan anugerah khas kepimpinan pelajar kurang upaya. Anugerah ini dibuka kepada mahasiswa secara individu orang kurang upaya di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dalam menganjurkan program-program berimpak tinggi. Mari kita lihat calon-calonnya. Baik, pemenang bagi anugerah ini adalah seterusnya, anugerah khas kepimpinan pelajar antarabangsa. Anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa antarabangsa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dalam menganjurkan program-program berimpak tinggi dan memberi kesan kepada komuniti tempatan. Mari kita lihat calon-calonnya. Anugerah ini jatuh kepada Saudari Wani Syasha Haji Muhammad Jaafar. Tahniah majlis ucapkan. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah sukarelawan terbaik berdasarkan 3 kategori utama iaitu kesejahteraan komuniti, alam sekitar dan kemanusiaan. Mari kita mulakan dengan kategori yang pertama iaitu kategori kesejahteraan komuniti. Anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan melibatkan diri
dan menganjurkan misi atau program kesukarelawanan yang menjurus kepada kesejahteraan komuniti yang berimpak tinggi. Dan seterusnya, program-program ini juga berjaya meningkatkan kesedaran atau taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Mari kita lihat calon-calonnya. Dan pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada saudara Said Razik Kamal dan Said Nasir. Tahniah majlis ucapkan kepada pemenang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kategori yang kedua, iaitu kategori alam sekitar. Calon-calon bagi anugerah ini ialah Sebelum kita tahu pemenangnya, suka untuk saya memberitahu bahawa anugerah ini dibuka kepada pemimpin mahasiswa secara individu di UNIZA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat dan menganjurkan misi serta program kesukarelawanan alam sekitar yang berimpak tinggi. Dan program yang dianjurkan memberi manfaat kepada alam sekitar melalui program kesedaran, pemeliharaan dan pemuliharaan bagi menjamin kesejahteraan alam sekitar. Dan pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada saudari Nur Afiqah binti Nordin. Tahniah majlis ucapkan. Baiklah, kita telah sampai ke anugerah yang terakhir bagi kategori ini, iaitu kategori kemanusiaan. Mari kita lihat calon-calonnya.
pemenang bagi anugerah di bawah kategori alam sekitar jatuh kepada Saudara Aiman Zafri bin Husni Bali. Untuk makluman hadirin sekalian, anugerah ini dibuka kepada mahasiswa UNISA yang menunjukkan pencapaian terbaik dengan terlibat dan mengadakan misi untuk program kesukarelawanan, kemanusiaan yang berimpak dan memberi manfaat melalui program atau usaha yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan komuniti. Tahniah majlis ucapkan kepada pemenang. Baik, selesai sudah 16 pengumuman kit anugerah yang dipertandingkan mengikut kategori. Kita akan berehat sebentar sebelum meneruskan majlis ke agenda seterusnya. Baik Fatihah, suka pergi karaoke tak? Of course saya suka. Okey. Siapa je tak suka kan? Sebenarnya saya dengar cerita ada yang nak menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Jadi, Ya, betul tu. bagaimana kalau kita saksikan? Roll out the VT. Mengapa engkau menyusahkan aku sebagaimana hari yang berlalu? Tidak pernahkah kau memikirkan aku? Sudah puas ku memahamimu. Sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Sememang ada tekanan, itu lumrah bagi insan yang bernafas. Damai nun dicuang mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Sudah aku rasakan berseri dengan janji yang kau sebut-sebutkan padaku. Hari ini makin kita mengejar dewasa. Lautan di hadapan menanti, rintangan pasti akan bersemi di jiwa kita.
remaja dewasa, lautan di hadapan menanti, rintangan pasti akan bersemi. Damai nun di celah mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Sudah aku rasakan berseri dengan janji yang kau sebut-sebutkan padaku. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, kita bertemu kembali dalam majlis ini. Jadi Husna, ada apa-apa yang nampak beli tak? Saya nampaklah pakaian awak berubah tu sama macam calon-calon kita. Ada pasang niat nak bertanding ke? Tidak. Saya hanya nak tunjukkan penampilan yang cantik saja depan kamera. Okey, kita akan teruskan majlis kita dengan mengumumkan 5 anugerah khas pencapaian cemerlang. Anugerah ini diberi kepada mahasiswa UNIZA yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat negeri, kebangsaan atau antarabangsa secara individu atau berpasukan. Penerima anugerah ini hendaklah memenangi sama ada tempat pertama, kedua atau ketiga dalam semua bidang yang telah mereka memberi impak yang tinggi dan berterusan sepanjang pengajian. Penghargaan khas ini tidak dipertandingkan dalam anugerah tokoh kepimpinan siswa UNIZA. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita akan mengumumkan pemenang yang pertama. Saudari Iman Aisyah Norazam merupakan pemenang juara Asia 2019 Asia Cup World Ranking Tournament Stage 3 di Clark City, Philippines. Tahniah majlis ucapkan kepada saudari Iman Aisyah binti Norazam. Seterusnya, majlis memberikan hadiah kepada saudari Kia Takifah binti Osman. Beliau merupakan pemenang bagi teks pidato terbaik pertandingan pidato Piala Penerusi Gerakan Belia 4 di Malaysia, Negeri Terengganu, peringkat kebangsaan bagi tahun 2020 di Dewan Konvensyen Wisma Darul Iman Terengganu Darul Iman. Tahniah majlis ucapkan kepada saudari Kia Takifah. Seterusnya, majlis mempersilakan saudara Muhammad Affan Muhammad Yunus. Untuk makluman hadirin sekalian, beliau merupakan juara pertandingan Dendang Syair Duit 2020 peringkat akhir di Dewan Dagangan Mahkota Indra Mahkota Kuantan, Pahang. Tahniah majlis ucapkan kepada saudara Muhammad Affan bin Muhammad Yunus. Seterusnya, majlis mempersilakan saudara Muhammad Zulhanif bin Muhammad Anas. Saudara Muhammad Zulhanif merupakan salah seorang wakil pendebat UNIZA dan beliau telah bergelar juara dalam pertandingan sayembara penulisan puisi Sambutan Bulan Kebangsaan 2020 kategori terbuka di Institusi Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang IPG KPP. Tahniah majlis ucapkan kepada pemenang. Terakhir sekali, majlis mempersilakan pasukan Sisko Siri 06. Untuk makluman hadirin sekalian, pasukan Sisko Siri 06 berjaya mendapat anugerah Universiti Terbaik Keseluruhan 3 tahun berturut-turut peringkat kebangsaan dari tahun 2017 sehingga 2019. Tahniah majlis ucapkan kepada pasukan Sisko Siri 06. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis seterusnya menjemput Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA untuk memberikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis kita pada kali ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari pengacara majlis, anak-anak semua pegawai HEPA, urus setia di jawatankuasa, terima kasih kerana berjaya menganjurkan majlis yang cukup bertuah gilang gemilang ini, Anugerah Tokoh Siswa 2020. Jadi izinkan saya menyampaikan salam daripada ayahanda Datuk Naib Chancellor yang tidak dapat hadir pada petang ini, walaupun sebenarnya beliau amat teruja untuk datang bersama dalam majlis ini dan memberi ucapan. Malangnya kerana ada urusan di Putrajaya, beliau hanya menyampaikan salam dan mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua calon-calon dan juga pemenang-pemenang pada pada majlis Anugerah Tokoh Siswa kali ini. Saudara-saudari, anak-anak semua, syukur alhamdulillah dengan limpah rahmat dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berkumpul pada petang ini secara atas talian. Ya. Sempena Majlis Anugerah Tokoh Siswa Universiti Sultan Zainal Abidin tahun 2020. Semoga majlis ini mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya usaha murni dan penuh dedikasi oleh semua pihak, terutamanya jawatankuasa yang majoritinya terdiri daripada pelajar, telah menjayakan Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2020. Dalam suasana yang saya kira ceria, ada nyanyi-nyanyi, ya, rakaman kan. Dan luar biasa dah jadi biasa sekarang ni. Tak pernah orang buat macam ni, kita dah jadi biasa, dah jadi normal secara atas talian. Terima kasih buat semua. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam kepimpinan sehingga berjaya dipilih untuk menerima anugerah yang berprestij ini. Semua sedia maklum bahawa kita masih berada dalam situasi pandemik COVID-19 yang jelas memberi satu cabaran yang besar untuk kita semua, bukan saja untuk pelajar tetapi untuk pensyarah dan juga pentadbir universiti. Dan bukan saja sebahagian besar pendekatan pembelajaran telah bertukar ke medium atas talian, bahkan banyak program-program pelajar dan universiti juga telah dianjurkan secara atas talian, termasuklah majlis pada petang ini. Namun secara dasarnya, saya melihat majlis ini masih lagi ceria walaupun kita berada di tempat masing-masing jauh daripada pandangan mata. Tetapi secara mayanya kita dekat bersama untuk menjayakan majlis yang saya cukup rasa bertuah ini. Syabas saya ucapkan kepada jawatankuasa program kerana berusaha keras untuk menjayakan program ini. Tidak mudah, saya faham itu. Hadirin hadirat atas talian yang saya hormati sekalian, Anugerah Tokoh Siswa 2020 ini diadakan khusus untuk memberi pengiktirafan kepada mahasiswa di Indonesia yang telah menunjukkan kecemerlangan kepimpinan yang holistik dan kompeten selari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2015-2025. Sebanyak 18 kategori dipertandingkan selari dengan kategori Anugerah Tokoh Siswa di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, antaranya Anugerah Kepimpinan Majlis Kepimpinan Pelajar, Anugerah Sukan, Kebudayaan dan Kesukarelawanan. Dan pada petang ini juga kita juga akan menobatkan seorang mahasiswa UNIZA sebagai Tokoh Siswa UNIZA 2020 yang terbaik daripada kalangan yang terbaik. Saya kira semua yang berada di garisan penamat ini telah berjaya menamatkan dan semuanya terbaik. Cuma oleh kerana hanya seorang saja akan dipilih ataupun terpilih sebagai tokoh siswa, maka
itu yang terpaksa kita buat. Tetapi percayalah, kami di peringkat pengurusan tertinggi ataupun pengurusan UNIZA merasakan mereka yang berada di dalam kepimpinan pelajar semuanya adalah terbaik, menyumbang sesuatu yang cukup berharga kepada universiti, masyarakat dan negara. Dan semuanya layak untuk dinobatkan sebagai tokoh siswa UNIZA sebenar. Walau bagaimanapun seperti saya sebutkan tadi, oleh kerana hanya satu calon saja terpilih, maka ia akan jatuh kepada seorang yang terpilih pada akhirnya. Walaupun hampir sama, kecemerlangannya saya kira hampir sama. Saya yakin tokoh finalis ataupun semua finalis yang berada pada petang ini adalah tokoh mahasiswa yang sudah terbukti kehebatan kepimpinan masing-masing. Anda semua boleh menilai berdasarkan standard ataupun kriteria pemilihan dan penilaian yang sama seperti di peringkat kebangsaan. Tidak mudah, ketat dan cukup kompetitif. Apa sahaja keputusan pada hari ini seharusnya menjadi penguat semangat untuk anda semua, untuk semua calon-calon yang saya kira cukup cemerlang untuk melangkah lebih jauh dalam dunia yang semakin mencabar pada hari ini. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, semenjak anugerah tokoh siswa diperkenalkan di peringkat kementerian pada tahun 2014 lagi, mahasiswa UNIZA telah memenangi sejumlah 18 anugerah tokoh dalam pelbagai kategori. Kemuncaknya, dua mahasiswa UNIZA iaitu saudari Ju Ariana dan saudara Muhammad Anas telah dinobatkan sebagai tokoh Menteri Pendidikan pada tahun 2015 dan 2016. Senarai pencapaian hebat ini tidak terhenti setakat itu sahaja. Kualiti kepimpinan mahasiswa UNIZA bahkan sentiasa diiktiraf oleh pelbagai pihak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya, pelibatan aktif mereka dalam Majlis Pelajar Kebangsaan, Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, Fellow Perdana, Duta Maidana DNA KPT, Malaysia Duty Nationalism and Allegiance dan banyak lagi. Resipi kejayaan, kalau boleh kita kongsi, yang melahirkan tokoh-tokoh mahasiswa yang cemerlang ini bukan sahaja cemerlang kepimpinan tetapi juga saksiah, saya kira adalah hasil daripada didikan yang berteraskan nilai nasib. Di HEPA, kami sentiasa menekankan pembangunan dan pemerkasaan 3 elemen utama atau kita panggil tonggak HEPA, iaitu adab, patriotik dan manusiawi. Kami percaya dengan asuhan adab yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam diri mahasiswa melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan seperti COUNS, Circle of Education with Soul. Mahasiswa dan banyak lagi ya sebenarnya telah menyebabkan mahasiswa kita dipandang tinggi dan menjadi ikon kepada masyarakat dan juga pelajar-pelajar mahasiswa di luar sana. Elemen manusiawi dan patriotik sentiasa disuburkan melalui pelbagai aktiviti berbentuk kesukarelawanan dari peringkat universiti, komuniti sehingga ke peringkat antarabangsa. Semua mahasiswa sentiasa dilibatkan bersama agar mereka memaknai konsep kasih dan rahmatnya sesama insan dan secara tidak langsung mampu mengukuhkan keharmonian dan kestabilan negara yang kita semua kasihi. Dan saya berharap, amat berharap agar semua dapat mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan dan perubahan melalui kekentalan jiwa dan kematangan minda dan kemantapan ilmu. Sebarkanlah ilmu yang anda perolehi sepanjang pengajian, sama ada secara formal dan juga tidak formal di dalam dan di luar universiti. Dan yang paling penting, anda
sentiasa menjadi hero komuniti untuk berbakti kepada masyarakat dan negara. Anda harus menjadi hero komuniti untuk berbakti kepada masyarakat dan negara. Dan saya harapkan anda semua menjadi permata dunia. Bukan sahaja untuk negara, tetapi untuk dunia. Jadilah hadiah kepada dunia, a gift to the world. Dan UNIZA memerlukan graduan yang berkualiti seperti anda untuk merealisasikan impian dan harapan, misi dan visi universiti ke arah sebuah bangsa, negara dan ummah yang progresif. Jadilah diri anda sebagai tauladan dan contoh ikutan yang baik kepada masyarakat dengan akhlak yang terpuji dan sifat dan budi pekerti yang mulia apabila menempuh alam kerjaya nanti. Berusahalah bersungguh-sungguh dalam bidang yang bakal anda ceburi sebagaimana anda telah memberikan komitmen dan pengorbanan yang tinggi dalam mengejar cita-cita anda ke Menara Gading ataupun semasa di Menara Gading. Sebelum mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah bagi tahun 2020. Semoga anugerah yang diterima akan menjadi satu momentum, semangat, membakar semangat dan daya saing untuk anda lebih berusaha dengan lebih gigih lagi. Selain dapat melahirkan mahasiswa yang bersedia melakukan transformasi dan revolusi mental yang berupaya menterjemahkan semangat untuk memberi dalam komuniti atau organisasi. Saya dengan rendah diri dengan ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Siru ala barakatillah, merasmikan Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2020. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih majlis mengucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Terima kasih juga sekali lagi majlis ucapkan kepada Profesor dan juga HEPA UNIZA kerana tanpa sokongan dari kalian, kami tidak akan dapat menjayakan majlis pada kali ini. Seterusnya, kami tidak akan dapat mengumumkan pemenang bagi anugerah yang dipertandingkan. Jadi para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menyaksikan VT yang telah disediakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada saudara Muhammad Faris, surat jemputan anugerah tokoh siswa UNIZA.
sampai kamu. Oh. Saya ingat kamu tak jadi datang tadi. Sabar, mengah. Okey. Macam ni bang. Saya nak datang cepat tapi itulah saya cari bangunan ni kat mana tak jumpa. Saya tanya orang ni, macam itulah. Bang baru jumpa. Saya pun lupa pula kamu pelajar baru. Saya pelajar baru sebab itulah. Kamu dah sampai. Bang, saya nak tanya ni sedang berlangsung majlis anugerah tokoh siswa ke? Ya, sekarang kita tengah berlangsung lah anugerah tokoh siswa. Kita tengah live sekarang dekat Live? FB Uniza. Live ni? Tengah live ni. Mana kamera? Ada tu. Ni? Tu kamera. Okey. Bang, sebenarnya macam ni bang. Semalam cerita dia macam ni. Okey, semalam saya tidur kat surau. Nak baca Quran, tahajud. Bukan nak riak tapi baca Quran, tahajud lah. Bagus. Bangun-bangun bang daripada tidur tu tiba-tiba ada orang bagi saya surat jemputan ke majlis ni. Saya tak tahu siapa yang bagi. Kalau dalam video tu saya lah yang bagi kan. Jadi saya yang bagi sebenarnya. Sebenarnya saya tengok kamu ni ada potensi tau untuk jadi orang-orang yang hebat. Macam kita punya calon-calon anugerah tokoh siswa ni. Oh ya ke? Saya bagi awak untuk awak jumpa dengan orang yang lagi hebat. Okey bang, secara personally-nya, bahasa Inggeris. Personally-nya, secara personally-nya saya sebenarnya mengidolakan abang. Sebab apa bang? Okey, ada banyak sebab. Yang pertama, abang nyanyi tadi sedap. Okey. Yang kedua, abang handsome. Handsome bang. Okey, yang ketiga abang pun ada kawat, suka pandai. Sebab tu saya macam idolakan abang. Baca Quran sedap. Sebab itulah. Tapi yang handsome tu betul. Handsome betul. Handsome je. Handsome je betul. Hebat tu ada lagi. Ada hebat lagi. Okey. Macam saya sendiri dekat Uniza ni saya mengidolakan seorang pelajar kita bekas Uniza. Dia merupakan penerima anugerah pemimpin persatuan pada 2019 dan dia juga memenangi anugerah pelajar terbaik kemenasiaan pada 2019. Dan anugerah tokoh siswa pada 2019 juga merupakan beliau. Ada lagi? Ada lagi? Banyaknya. Sebab tu kena tulis. Anugerah pelajar contoh fakulti pada tahun 2020 pun beliau juga. Beliau juga? Dan beliau juga merupakan fellow perdana kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Malaysia. Dan sekarang beliau bekerja sebagai eksekutif di Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia di Malaysia. Banyaknya dia menang bang. Jadi kamu tahu tak siapa dia? Tak tahu bang. Okey, saya kenalkan. Nama kenal. beliau ialah Natasha Afrina binti Syekh Azizur Rahim. Jadi tak silap saya sekarang kita tengah di atas talian bersama Kak Afrina. Kak Afrina. Ya betul. Assalamualaikum. Kak Afrina ada? Sebab kita berada di talian bersama Kak Afrina. Ya betul. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Afrina. Waalaikumsalam. Kak Afrina, kuat sikit. Kami tak berapa dengar. Tak berapa nak jelas. Okey, waalaikumsalam. Hello. Hello. Kak Afrina, cuba dekatkan mic sikit ke? Hello, dengar ke? Okey, jelas Kak Afrina. Terima kasih. Kak Afrina, Kak Afrina sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kak Afrina ni saya kenalkan, nama dia Faris, pelajar diploma baru. Jadi saya nak Faris boleh minta tips atau sedikit nasihat daripada Kak Afrina untuk kita juga dan kepada orang yang tengok live ni. Okey, sebelum saya mulakan Kak Afrina boleh dengar suara saya? Ya boleh, saya boleh. Okey, baik Kak Afrina, sebelum kita berbual lebih panjang Kak Afrina, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris bin Roslan dan untuk perbualan ini jadi selesa, izinkan saya untuk panggil Kak Afrina. Kak Afrina boleh Kak Afrina? Panggil saya Kak Natasha. Boleh. Okey. Baiklah, untuk soalan yang pertama Kak Afrina. Seperti yang kita tahu, Kak Afrina merupakan salah seorang bekas pemenang calon tokoh siswa dan memenangi beberapa anugerah yang lain. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada Kak Afrina, boleh tak Kak Afrina kongsikan serba sedikit latar belakang dan pengalaman Kak Afrina sebagai mahasiswa di Universiti Sultan Zainal Abidin? Silakan Kak Afrina. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Natasha Afrina. Saya merupakan mahasiswa lulusan Diploma Undang-Undang di Uniza pada tahun 2017 dan seterusnya saya masih melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti yang sama iaitu Uniza, tapi di dalam bidang hubungan antarabangsa di bawah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Dan apa yang boleh saya katakan sepanjang pengajian saya di Uniza lah merupakan tempat untuk saya mencari ilmu dalam kelas mahupun di luar kelas. Bermula dari peringkat diploma, saya sudah mencabar diri saya dengan menyertai pelbagai persatuan di Uniza untuk menjadi seorang pelajar yang aktif sekaligus menimba ilmu dan pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin. Semasa diploma,
saya memegang jawatan sebagai Biro Komunikasi Penerangan Hubungan Luar bagi Majlis Kolej Kediaman UNIZA sesi 2015-2016 iaitu MKK, dan juga pada tempoh yang sama saya memegang jawatan di dalam Persatuan Mahasiswa Undang-Undang UNIZA pada tahun 2015-2016 sebagai Exco Akademik. Dan seterusnya, apabila melangkah ke alam ijazah sarjana muda hubungan antarabangsa, oleh kerana minat saya yang mendalam terhadap kepimpinan dan saya ingin meneruskan pelibatan saya di dalam kepimpinan di peringkat ijazah, saya menyertai Persatuan Mahasiswa Hubungan Antarabangsa IRIS semasa saya di tahun 1 sebagai Exco Akademik dan Kesukarelawanan, dan pada tahun kedua saya berjaya memegang jawatan tertinggi iaitu sebagai Presiden di dalam persatuan yang sama iaitu IRIS, Persatuan Mahasiswa Hubungan Antarabangsa pada sesi 2018 dan 2019. Okey Kak Afrina. Okey. Okey. Seperti yang kita lihat tadi melalui penerangan Kak Afrina, kita tahu Kak Afrina ni seorang yang hebatlah memegang pelbagai jawatan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada soalan yang kedua Kak Afrina. Baiklah, seperti yang kita tahu sebagai seorang mahasiswa, kita tidak lari dari menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran. Okey, boleh tak Kak Afrina ceritakan serba sedikit dugaan dan cabaran yang paling besar Kak Afrina pernah hadapi di UNIZA dan bagaimana Kak Afrina untuk menangani masalah tersebut? Silakan Kak Afrina. Okay. Untuk menjadi seorang pelajar yang aktif, pelajar yang mempunyai minat yang mendalam dalam kepimpinan, penglibatan yang aktif dalam pelbagai persatuan, pelbagai dugaan dan cabaran yang saya hadapi. Antara yang saya boleh ingat dan masih terkesan sehingga hari ini adalah apabila sepanjang melibatkan diri dalam persatuan UNIZA adalah tidak semua orang di sekeliling kita menyokong apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita ingin mengadakan atau menjalankan sesuatu program adalah untuk kebaikan mahasiswa bersama. Namun ianya dianggap satu perkara yang menyusahkan bagi beberapa pihak yang tidak suka menyertai program. Malah ada beberapa rakan saya yang tidak menyokong dan yang pernah mengatakan bahawa program yang saya adakan menyusahkan beliau kerana beliau terpaksa hadir ke program pada hari Minggu dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu cabaran. Apa yang boleh saya katakan, tidak semua tahu niat kita, mengapa kita nak mengadakan program dan sebagainya. Tetapi kita sendiri yang tahu dan kita perlu teruskan. Dan yang kedua adalah apabila saya berkempen untuk menjadi seorang pemimpin presiden di dalam mahasiswa hubungan antarabangsa, ia adalah satu cabaran apabila saya diprovok dan diprovok oleh beberapa pihak dan tidak semua akan menyokong kita. Jadi apa yang saya boleh katakan, kita harus jangan pedulikan apa yang orang kata, kita sendiri tahu dengan niat kita dan teruskan perjuangan kita. Dan yang seterusnya, sebagai seorang pelajar, kita sedia maklum bahawa seorang pelajar yang aktif dan sebagainya, memang kita akan ada cabaran dari segi kekangan masa, wang ringgit dan juga tenaga. Tapi kita harus menjadi seorang yang sangat realistik dan saya yakin setiap pemimpin akan merasai cabaran tersebut. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang aktif, walaupun kita sentiasa sibuk dengan persatuan, mesyuarat, program dan sebagainya, namun kita perlu ingat bahawa kewajipan kita sebagai seorang pelajar, kita tidak harus mengabaikan pelajaran dan haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk membahagikan aktiviti kita dan juga di dalam kelas. Itu adalah cabaran dan dugaan yang saya hadapi. Kak Afrina. Saya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir. Okey, boleh. Oh, banyak sebab Kak Afrina ni hebat orangnya. Okey, baik Kak Afrina, untuk soalan yang terakhir, boleh tak Kak Afrina kongsikan serba sedikit nasihat ataupun motivasi kepada saya serta saudara Haikal dan khususnya kepada seluruh mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber, yang memegang amanah, seterusnya untuk menjadi seorang yang hebat pada masa akan datang. Silakan Kak Afrina. Bagi saya, zaman belajar di universiti adalah zaman yang sangat-sangat paling berharga. Bagi saya, di UNIZA lah tempat saya membentuk diri saya apabila saya sudah melangkah keluar di alam universiti. Sekarang saya merupakan alumni UNIZA dan saya telah bergraduasi pada tahun lepas, tahun 2020. Dan apa yang saya boleh katakan sepanjang saya melangkah keluar dari alam universiti, segala pengalaman yang saya kutip, yang saya belajar dan saya timba daripada
daripada UNIZA adalah satu pengalaman yang membentuk saya pada hari ini. Walaupun bagi saya mahasiswa itu ramai, tapi apa yang membezakan mahasiswa hebat dengan mahasiswa biasa adalah ilmunya bagaimana untuk di-survive di luar nanti. Tidak semua graduan mampu atau berjaya bila sudah keluar di universiti. Pengalaman yang ditimba semasa di universiti adalah sangat penting dan mengajar kita bagaimana untuk kita menghadapi cabaran kehidupan selepas tamat belajar. Dan bagi saya ilmu untuk kita survive di dunia luar itu tidak ada diajar di dalam kuliah. Tapi kita sendiri sebagai seorang mahasiswa yang proaktif, kita sendiri yang perlu mencari ilmu itu di luar kuliah. Jadi bagi saya apabila kita mengadakan program, kita berurusan dengan pihak tertinggi, dengan pihak fakulti, pihak pensyarah dan sebagainya, itu adalah salah satu cara, adalah salah satu ilmu bagaimana kita menguruskan diri kita dan juga bagaimana kita berurusan dengan orang lain. Jadi dari situ juga mengajar kita cara untuk kita beradab bersama manusia. Sebagai contoh, saya yakin mahasiswa yang aktif, para pemimpin mesti pernah mengadakan satu program dan mereka perlu berurusan dengan pihak tertinggi, pihak fakulti, pihak HEPA dan sebagainya. Jadi apabila mahasiswa yang beradab, mereka tahu cara berurusan dengan orang yang lebih tinggi. Jadi itu adalah salah satu penyebab untuk menjadikan dia seorang pemimpin yang beradab dan tahu cara berurusan bersama manusia. Dan selain daripada itu, di zaman belajar juga kita perlu mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang mampu memberi dan menyumbang kepada orang lain. Dari situlah kita perlu membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada masyarakat supaya kita terbiasa memberi manfaat kepada masyarakat sejak di zaman belajar lagi. Secara tidak langsung, impak ini memberi kepada diri sebagai mahasiswa dan dapat membina diri sehingga menjadi mahasiswa yang holistik yang melengkapi semua aspek, misalnya kepimpinan, sasiah, adab dan lain-lain. Jadi bagi saya tidak ada ruginya apabila kita di bangku universiti di semasa belajar untuk kita menyertai pelbagai persatuan, menyertai pelbagai program, mengadakan program dan sebagainya. Itu semua mengajar kita dan memberi kita pengalaman. Bagi saya ia bukanlah satu perkara yang sia-sia, tetapi kita memang tidak akan rugi. Jadilah mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang mencari ilmu, yang mendahagakan ilmu, bukan sahaja ilmu di dalam kelas tetapi ilmu di luar kelas. Kerana itulah yang membantu kita untuk menjadi mahasiswa yang patriotik, mahasiswa yang beradab dan juga manusia yang berguna untuk masa hadapan. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Kak Afrina atas nasihat serta motivasi yang diberikan. Moga-moga nasihat tersebut kita dapat gunakan untuk pada masa akan datang supaya kita menjadi mahasiswa yang berguna untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Baiklah. Jadi Kak Afrina mesti tertanya-tanya kan siapa calon-calon bagi anugerah tokoh siswa pada tahun 2020. Jadi tanpa betul. Saya tak sabar nak tahu. Betul. Kakak tak sabar, saya lagi tak sabar. Saya pun tak sabar. Sebab hadiah sebelah ni je macam macam itu. Okey, jadi tanpa masa mari kita tengok calon-calon bagi anugerah pemenang tokoh siswa UNIZA bagi tahun 2020. Calon-calonnya adalah
Baiklah hadirin sekalian, debaran kian terasa. Kini kita telah tiba ke kemuncak anugerah pada hari ini. Tanpa membuang masa, majlis menjemput dan mempersilakan Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin untuk mengumumkan penerima anugerah Tokoh Siswa bagi tahun 2020. Majlis mempersilakan. Terima kasih penghormat majlis, saudara dan saudari, anak-anak semua di atas talian. Agak kaku saya nak umum. Satunya kerana saya kira semua layak sebenarnya untuk menerima anugerah ini. Tapi seperti mana dah ucapan saya, hanya satu yang harus dipilih. Dia begitu sukar bagi kami untuk buat pilihan. Dan begitu kompetitif, makanya lebih-lebih kurang saja. Hingga kan terpaksa kami minta buat satu lagi kerja, buat video. Dan semua buat video dan semua bagus. Semua menghasilkan video yang cukup bagus. Dan tapi ialah akhirnya kami terpaksa membuat satu pilihan. Dan untuk tokoh yang menerima anugerah Naib Chancellor Tokoh Siswa UNIZA 2020, saya umumkan jatuh kepada Saudara Muhammad Iqmah Firdaus bin Mustafa. Tahniah saya ucapkan. Tahniah. Panggilan manjanya Bob. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih. Majlis mengucapkan kepada Timbalan Naib Chancellor HEPA UNIZA di atas kesudian bagi mengumumkan pemenang anugerah Tokoh Siswa bagi tahun 2020. Majlis juga merakamkan sekalung tahniah kepada pemenang anugerah Tokoh Siswa 2020. Dan seterusnya, majlis menjemput Saudara Muhammad Iqmah Firdaus Mustafa, pemenang anugerah Tokoh Siswa 2020 bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara dan saudari pengurusi majlis dan juga yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Seterusnya, rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat yang saya kasihi. Pertamanya, saya ingin ucapkan bersyukur kehadrat ilahi di atas penganugerahan yang diterima pada hari ini. Bagi saya, anugerah yang diterima pada hari ini bukan untuk diri saya sahaja, tetapi adalah untuk semua mahasiswa UNIZA, khususnya yang bersama dengan saya daripada awal kepimpinan dan juga pelibatan saya dalam dunia kepimpinan maupun kesukarelawanan. Okey, saya nak ucapkan juga terima kasih kepada mak ayah saya, umi abah yang sentiasa menyokong saya daripada saya diploma hinggalah degree. Dan untuk makluman juga, saya juga bakal menjadi seorang alumni selepas ini. Ini merupakan penutup bagi saya bagi dunia kehidupan di UNIZA ini sendiri. Saya berharap kepada semua, saya harap bahawa penganugerah ini dapat memberi semangat kepada anda semua kerana apa yang saya impikan, apa yang saya harapkan selama berada di UNIZA ini adalah untuk memberikan senyuman kepada mahasiswa maupun warga UNIZA yang lain sama ada staf. Dan saya memang rasa bersyukurlah sebab benda ni kita tak ada minta, saya pun tak ada. Saya kata kerja yang kita buat ni adalah untuk orang kata enjoy diri kita sendiri. Dan saya berharap pada semua selepas ini, saya percaya dan yakin bahawa UNIZA sentiasa
akan membantu pembangunan sasiah kita semua. Terima kasih kepada Persatuan Pentadbiran Islam dan Syariah Prisha 2016, Pertubuhan Sukarelawan Siswa UNIZA dan juga Persatuan Mahasiswa Kontemporari Islam dan juga rakan-rakan keluarga saya Majlis Perwakilan Pelajar yang ada bersama dengan saya setiap masa. Akhir kata daripada saya, terima kasih kepada pengurusan UNIZA, warga UNIZA dan seluruh rakan-rakan dan sahabat yang ada bersama saya, yang kenali saya bukan kerana jawatan saya, tapi orang kenal saya kerana adalah Bob itu sendiri. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majlis ucapkan kepada saudara Muhammad Ikmal Firdaus, pemenang Anugerah Tokoh Siswa 2020 atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada kali ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang setia bersama kami dari awal program sehingga ke hujungnya. Jadi jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak bagi menjayakan majlis kita pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa Anugerah Tokoh Siswa 2020 menyusun 10 jari memohon kemaafan atas sebarang kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang mengendalikan majlis. Sehingga kita berjumpa lagi. Fatihah kata pantun ya Fatihah? Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah tahun depan kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.